Jadi bila Allah Ta'ala cerita perkara-perkara ini, maka Allah cerita kepada kita dalam surah At-Takassur pula, ialah manusia dia kena duduk atas dunia ni, dia memang kena berjaga-jaga, kena berwaspada sungguh, supaya dia tidak ditipu oleh kehidupan dunia ini. Jadi sebab itu bila kita baca surah At-Takassur ini, supaya Allah nak bila kita baca, Allah nak lahirkan dalam diri kita, iaitu tazhid, maknanya kurang minat dalam hati kita ini tentang dunia, kerana kita minat kepada perkara yang lebih penting, iaitu akhirat. Ini bukan bermakna kita tinggalkan dunia seperti mana yang diajar oleh ajaran-ajaran sesat itu, tinggal dunia, ini dunia semua. Bukan. Kita kena duduk atas dunia sebab kita manusia, duduk atas dunia, kita kena guna dunia. Tapi kita nak jadikan dunia ini memberi makna kepada kita, memberi keuntungan kepada kita bila kita kembali kepada Allah, iaitu dunia mesti ada hubungan dengan agama. Dunia mesti ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita guna dunia menyebabkan tidak tergendala pun urusan syariat. Ini cari dunia sampai semayang pun tak sempat, sampai mengaji Quran pun tak sempat. Ini orang yang disibukkan dengan dunia sehingga lupa akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan surah-surah yang belakang ini kita baca, kita akan jadi orang yang sentiasa ingat tentang perkara yang lebih penting. Jadi dalam surah ini, antara maksud pentingnya ialah jangan kamu dilalaikan daripada dunia ini sehingga kamu tidak ada masa untuk belajar Al-Quran, tidak ada masa untuk dengar Al-Quran, tidak ada masa untuk menghayati Al-Quran, tidak ada masa untuk menyampaikan Quran, sehingga kamu sibuk perkara-perkara lain. Sebab Quran ni adalah kitab yang agung. Jadi Allah beritahu, janganlah kamu jadi orang yang lalai leka sehingga tidak sempat untuk belajar Al-Quran ini, menghayati Al-Quran ini, memahami Al-Quran ini, menyampaikan Al-Quran ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat maklumat surah At-Takassur ini, kerana surah At-Takassur ini memang diturunkan di Mekah, ditujukan kepada orang-orang yang kafir degil, orang-orang yang derhaka kepada Allah, dilalaikan kehidupan dunia. Tapi kalau kita ni tak dilalaikan, alhamdulillah, kita selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan. Kamu telah dilalaikan. Maknanya apa? Dilalaikan maknanya tidak ada masa. Tak ada masa. Kamu telah dilalaikan. Dilalaikan daripada apa? Dilalaikan daripada mendekati wahyu Allah, mendengar wahyu Allah, mempelajari wahyu Allah, memahami wahyu Allah, mengamalkan wahyu Allah, menyampaikan wahyu Allah. Ini maknanya kamu telah dilalaikan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? At-takatsur. Kerana berlumba-lumba memperbanyakkan dunia, berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya dunia ini. Dia memperbanyakkan ni beza dengan orang yang berhajat, memang perlu. Dia perlu makan, dia kena carilah. Itu keperluan. Tapi memperbanyakkan ni dah lebih daripada keperluan dah. Kalau dia ada duit 1 juta, dia nak tengok duit 1 juta tu bertambah lagi 2 juta. Dia duk tengok je. Oh, naik 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tapi tak ada ambil kesempatan untuk gunakan duit itu untuk perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada kehidupan dia di hari akhirat. Dia cuma nak memperbanyakkan saja. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Bila nak selesai ni, bila sifat tamak, haloba kepada dunia ini, kepada harta benda ini nak selesai, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk kubur. Maknanya Allah beritahu lalai ni nak selesai bila mati je. Bila mati selesai. Maknanya nak memperbanyakkan benda-benda harta ni
akan selesai bila seseorang itu mati. Bila mati, harta dia semua jadi milik orang pula. Lepas tu kalau jadi milik orang ni, kalau orang yang dapat tu dia buat amal-amal kebajikan, tak apalah, ini bergaduh sama sendiri pula, ambil harta. Dah lah harta free, bergaduh pula, pecah belah adik-beradik, macam-macam berlaku. Jadi harta yang kita tinggal itu bukan milik kita, tapi harta yang kita infak, kita sedekah itu adalah milik kita yang kekal, abadi selama-lamanya. Bila kita mati, itulah yang akan memberi saham kepada kita. Jadi selesai kelalaian ini bila mati saja. Ayat 3, takhwif ukhrawi, ancaman Allah di hari akhirat. Kepada golongan yang dilalaikan ini, apa yang akan berlaku di hari akhirat? Allah akan bagi tahu, kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu pasti akan mengetahui kelak. Saufa ta'lamun, kamu pasti akan mengetahui kelak. Tuan-tuan boleh catat, bila yang dia akan mengetahui ni, mengetahui apa? Mengetahui dunia ni tak boleh buat apa-apa. Dia tamah halabah kepada dunia, cinta dunia ni, segala-gala ni tak boleh buat apa-apa dah. Bila dia mati. Catat dekat situ, ta'lamun yang pertama itu bila mati saja. Bila dia mati, baru dia tahu nilai dunia itu. Lepas tu ayat yang keempat diulang lagi. Summa kalla saufa ta'lamun. Sekali lagi diingatkan, jangan kamu dilalaikan dengan dunia ini, jangan. Sehingga kamu tak sempat baca Quran, belajar Quran ni. Jangan sekali-kali kamu bersifat demikian. Saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui kelak akibat buruk yang akan berlaku kamu di hari akhirat kepada kamu nanti. Catat dekat situ, bila bangkit daripada kubur. Bila bangkit daripada kubur, selepas tiupan sangkakala yang kedua, barulah dia tahu, ya Allah, apa yang aku buat di dunia jadi bertukar menjadi api yang akan bakar aku. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan dapati, apa yang kamu akan hadapi, keadaan-keadaan akhirat, dengan pengetahuan yang yakin. Maknanya, dengan pengetahuan yang yakin, maknanya, kalau kamu mengetahui sekarang ini, sekarang ni, jadi Quran ni lah yang akan bagi pengetahuan kepada kita yakin. Allah Ta'ala cerita siap-siap teori-teori yang akan berlaku, jelas. Secara amalinya, kita akan hadapi di sana. Sebiji macam ada dalam Quran ni. Jadi, Allah kata, demi sesungguhnya, kalaulah kamu sekarang ini, ketika duduk di atas dunia ini, mengetahui dengan yakin apa yang kamu akan hadapi, keadaan-keadaan kamu yang akan berlaku kepada kamu di hari akhirat nanti, tentulah kamu tidak akan dilalaikan dari keseronokan dunia, ataupun tidak dilalaikan daripada mendekati wahyu Allah, belajar wahyu Allah SWT. Ini ayat yang kelima ni. Kalau kamu tahu sekarang ni, betul akan hadapi, tentu kamu tak akan dilalaikan dengan kehidupan dunia kamu, dan kamu tak akan dilalaikan sehingga kamu tak sempat untuk belajar wahyu. Jadi Alhamdulillah, kita semua dah ambil kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan istiqamah kepada kita untuk terus belajar Quran. Kita nak apa yang kita faham, apa yang kita buat sama seperti mana yang ada dalam kitab ini, dalam kitab wahyu Allah. La tarawunnal jahim. Ingatlah, demi sesungguhnya kamu pasti akan melihat neraka yang marak menjulang, api yang menjulang-julang. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Selepas itu, demi sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang derhaka, orang-orang yang dilalaikan di dunia ini dengan kehidupan dunia, keseronokan dunia, akan melihat neraka itu dengan penglihatan yang yakin. Sebab kamu dah tengok dah. Kamu tengok sendiri perkara itu. Bahawa kamu akan, dalam ayat lain, menyesal, minta kembali ke dunia dan sebagainya. Summa latus'alunna, selain daripada itu, sesungguhnya nanti kamu akan ditanya pada hari akhirat nanti, yauma izin, pada hari itu, pada hari akhirat, anin na'im, tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Allah akan tanya kita,
Kenapa guna nikmat sedangkan kamu tidak mentauhidkan aku sahaja? Kenapa kamu guna nikmat sedangkan kamu derhaka kepada aku? Kenapa kamu guna nikmat sedangkan kamu syirik kepada aku? Kalau orang yang mensyirik pada Allah, yang tidak tauhid kepada Allah macam setinggan, tak layak untuk hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manakala orang-orang yang beriman, Allah akan tanya sebagai takrim, memuliakan kepada orang-orang yang beriman ini. Allah tanya sebagai supaya mengaku untuk guna nikmat yang Allah bagi. Allah kata, aku bagi nikmat kepada kamu yang beriman ini percuma memang untuk kamu, sebab kamu mentauhidkan aku saja, kerana kamu taat kepada aku saja. Inilah penjelasan daripada surah At-Takatsur. Mudah-mudahan berulang-ulang kali kita baca At-Takatsur, terutama masa kita sembahyang tarawih, kita ulang At-Takatsur ini. Maknanya kita ingat bahawa jangan kita dilalaikan sehingga kita tak ada masa untuk belajar Quran. Kenapa saya selalu sebut Quran ini? Kerana Quran ni neraca, hudan. Kalau kita dilalaikan sehingga kita tak tahu kitab kita sendiri, kita duk sibuk perkara lain, kita tak selamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada cinta dunia. Cinta dunia ni maksudnya yang menyebabkan dia abaikan syariat. Tapi kalau kita guna dunia, syariat tidak diabaikan, kita selamat. Begitu juga kita cari keperluan di dunia ini sehingga tidak tergandala urusan-urusan syariat, maka kita selamat. Tapi kalau cari dunia sehingga tergandala urusan akhirat, tergandala urusan syariat, kita telah dilalaikan oleh dunia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Jadi setakat itu untuk hari